Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Puan Pengacara Majlis yang berbahagia Datuk Haji Ibrahim bin Tanuci selaku Pengurusi Jawatan Kuasa Qariah Masjid, Datuk Ahmad Nordin yang berbahagia Datin Habibah selaku Pengurusi Perwiba, Ahli Jawatan Kuasa Perwiba, Datuk-datuk, Datin-datin, Datuk Puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik, ada adik? Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada hari ini, setelah mana kita telah melalui 2 sesi. Ustazah Isfadiah dan Ustaz Izhar ini masuk untuk sesi yang ketiga. Kami bertiga insya-Allah. Saya jadi moderator kena duduk tengah-tengah lah. Takut bergaduh nanti. Takut bergaduh. Okey, bersama dengan kita pada hari ini 2 ustazah. Kebetulan hari ini Kelantan belaka. Saya pun Kelantan juga, tapi pendek. Pendek rupanya Kedah, rupanya kamu ke Kelantan. Okey, sebelah kanan saya Ustazah Asma Hussein. Tengok dia lahirkan 16 Mei 28. Insya-Allah. Ingatkah baru 20? Pokoknya 36. Dia tua 4 hari banding dengan saya. Saya 20 Mei, dia 16 Mei. Oh. Tapi dapat tua saya kan? Tua lelaki tak tua dengan tua perempuan kan? Okey, sekarang saya tugas sebagai pensyarah. ACIS tu pada Ustazah is Akademi Pengajian Islam UiTM Shah Alam. Okey, kita dah tengok Ustazah selalu dah. Ustazah Asma Hussein dalam TV, tengok dalam TV 9, dalam Fit Wanita TV 3 kan. Sebelah kiri saya dia kalau chef sebut Ustazah dulu kan sebut chef dulu. Chef dulu. Maksudnya dia masak dulu baru dia mengajar. Syekh Ustazah Hajah Wan Hafsah binti Wan Ahmad, bekas pensyarah UiTM. Banyak ni pengalaman Ustazah ni, kalau nak cerita tak habis ni. Tapi kira Ustazah suhu lah. Kalau kata ada syekh kat depan tu, kira suhu lah kan. Kalau nak cakap penulisan menu tu, bidang dia lah. Okey, jadi hari ni kita buat santai lah no? Kalau macam moderator dalam forum Highway Islam tu rasmi sangat kan, ni cakap lah kan, cakap biasa. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sebagai muqaddimah kita nak masuk Ramadan ni. Serius ni, kalau orang tengok saya serius apa, jadi macam tak seronok serius tu kan? Tengok saya senyum lah kan? Okey, sebagai muqaddimah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suffidat asy-syayatin." Nabi kata bila datang bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan akan dibelenggu. Kita duk dengar macam ni kan? Tetapi sebab ada orang masih buat jahat kan, kita sendiri pun yang sentiasa datang masjid, sentiasa berada dalam majlis ilmu, itu pun ada perasaan malas, rasa tak larat, rasa macam bosan, rasa macam tension, rasa geram ke orang kan, rasa berdendam, fitnah. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan sepatutnya tak ada lah, sebab syaitan kena ikat. Okey, ada satu hadis lagi yang saya nak kongsi dengan puan-puan sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang jarang-jarang dibaca. Orang duk faham syaitan kena ikat semua, padahal ada syaitan yang terlepas. Sebab
setan terlepas tu lah yang manusia jadi setan juga tu. Okey, hadisnya berbunyi, sabar deh. Hadis, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan sufidat asy-syayatin wa maratul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Ada hadis yang panjang ni. Okey, Nabi kata bila masuk malam yang pertama dalam bulan Ramadan, kita dah tahu dah sekarang ni malam pertama bila 28 kan? 28 malam tu masuk maghrib tu dah 1 Ramadan. 29 tu jadi 1 Ramadan. Yang siang hari malam tu 28 malam. Jadi tarawih malam tu lah. Anak bulan tengok bila? Anak bulan tengok hari Jumaat malam. Kan? Jumaat tu 29 Syaban. Tahun ni 30 Syaban dan 29 Ramadan. InsyaAllah tadi kita puasa 29 hari je. Kita baik tu sebenarnya. Okey. Bila masuk bulan pertama, Nabi kata bulan Ramadan akan diikat syaitan-syaitan wa maradatil jin dan ketua-ketuanya. Seolah-olah hak jenis hak kepala-kepala ni, kalau kata general, hak atas-atas tu, Captain, Lieutenant, hak ikut pangkat, saya pun tak tahu susunan pangkat tu. Hak mana yang hak ganah-ganah ni semua kena tangkap. Hak bawah ni tak disebut dalam hadis ni. Maksudnya hak bawah ni hak yang orang tahu panggil kanyak-kanyak. Kelantan panggil apa? Yang haknya prebek-prebek ni. Prebek lah, faham lah prebek ni. Hak prebek ni, kalau iman macam kita tak terganggu. Betul tak? Kalau kita nak baca Quran, kita boleh baca. Sekarang ni nak baca Quran, belum tentu kita boleh baca. Kan? Mungkin dengan kapten kita lepas lagi. Dia hantar hak pangkat atas lagi. Kena lagi tak? Ramadan tak? Ramadan, hak mana yang sebelum bulan Ramadan, dia ada masalah dengan diri dia, ada masalah dengan ibadat, masuk bulan Ramadan, sama sahaja. Sebab yang duk kacau dia selama ni, hak prebek ni je. Okey, selesai situ. Sekarang ni nak bincang isu pengurusan kewangan dan pengurusan minum. Bila kita tahu dah kata setan, jin hak jenis hak nangoi-nangoi ni, hak prebek-prebek ni masih dilepaskan. Sebab tu tak pelik kalau kita membazir, kita boros, kita kedekut, kan, kita makan berlebihan, membazir, kan? Sebab apa? Sebab asas hadis menceritakan masih ada syaitan-syaitan yang dilepaskan. Okey, kita terus persoalan yang pertama. Penonton duk tengok muka ustazah lama dah. Orang kata ustaz dah lah duk sini cakap banyak-banyak, bagi orang luar sama, kan? Okey, ustazah. Al-Quran sebut walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surah Al-Furqan. Allah kata, dan mereka ni Allah puji ni. Ayat ni setelah mana Allah sebut wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah iktiraf, ialah mereka apabila menafkahkan, apabila berbelanja, lam yusrifu, tidak boros, wa lam yaqturu, tidak kedekut, wa kana baina dzalika qawama, tapi perbelanjaan mereka pertengahan. Jadi kita berbelanja pada bulan Ramadan ni, ada yang direct ke akhirat dan ada juga yang berkaitan dengan keduniaan. Silakan ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebenarnya kalau ustaz cakap lebih panjang lebih bagus kot. Sebenarnya sepatut saya jadi moderator ustaz ke sini. Dengar cara ustaz baca Quran pun dah takut dah. Namun begitu, hari ini alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran terhadap Allah SWT kerana diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita berada dalam majlis yang diberkati oleh Allah. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya sampai sini. Dulu-dulu saya belajar dekat Universiti Melaya, sebelah ni je. Kalau time puasa, ada juga time ni kita datang buka puasa sini. Maklumlah belajar kan.
Pelajar dulu kita gantung periuk, raung masjid cari makanan kan. Termasuklah sini adalah tempat favourite kerana mungkin tempatnya lebih kondusif. Tapi tak sangka lah hari ni datang nak mengajar orang di sini pula Ustaz. Macam mana Ustaz? Kalau nak kira dari segi pengurusan kewangan, saya rasa orang di sini lagi canggih kot daripada kita Ustaz. Tapi kita tengok baliklah dari sudut pandangan Islam bagaimana pengurusan kewangan yang sebenarnya. Bila nak cakap tentang pengurusan kewangan di bulan Ramadan, kita kena faham pengurusan kewangan di peringkat umum dulu. Dalam Islam, pengurusan kewangan ni dia sangat penting. Kerana Islam ni dia menggalakkan kekayaan. Bukan maksud saya kekayaan tu harta yang banyak, tapi maknanya apa-apa yang dikaitkan dengan kekayaan, kekayaan hakiki itulah yang paling disukai oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran. Pasal apa syaitan menjanjikan kefakiran? Sebab dengan kefakiran, tak kiralah kefakiran kewangan, kefakiran ilmu, kefakiran akhlak, akan menyebabkan manusia ini boleh terceroboh dalam perangkap-perangkap syaitan. Boleh merosakkan manusia itu sendiri. Sebab itu apabila orang yang tidak cukup duit, contohnya, saya baru ni ada buat program seminar etika perniagaan Islam kepada pelajar-pelajar yang ambil subjek saya. Saya mengajar etika berniaga Islam Ustaz, walaupun taklah pada berniaga. Jadinya dalam tu saya jemput Cik Samsudin Kadir. Dia ni salah seorang konsultan kewangan yang terkenal tapi agak Islami juga kan. Lalu dia katakan, bila dia buat survey, dia kata, dia tanya kepada orang yang mempunyai duit. Dia kata, kamu kalau nak kerja, belajar tentang bisnes ni kenapa? Orang yang punya duit, dia kata, kalau dengan maknanya seorang Islam yang bagus, dia kata, saya belajar untuk buat bisnes ni untuk meningkatkan perniagaan ibu dan bapa saya, pertama. Yang kedua, sebagai jihad ekonomi. Ada perkataan jihad tu keluar. Tetapi bila dia buat survey kepada orang yang kurang berkemampuan, maknanya pelajar-pelajar yang baru keluar, mungkin tak ada lagi harta dan sebagainya, kenapa kamu belajar tentang bisnes ni? Oh, dia kata, Cik Samsudin, dia kata saya belajar ni sebab saya nak mempunyai sekurang-kurangnya kereta, rumah, bantu mak bapak, harta dan sebagainya. Kenapa dua jawapan ni berbeza? Kita nampak, ada ke orang jawab macam ni? Memang ada. Sebab kalau kita tanya kepada pelajar, begitulah jawapannya. Dia sangat direct dan telus. Betul tak? Kenapa dua jawapan ni berbeza? Kerana yang pertama ni, dia membesar memang dengan kecukupan harta. Oleh kerana itu, harta ni adalah perkara kedua bagi dia, tapi yang paling penting adalah jihad. Untuk meningkatkan jihad ekonomi orang Islam. Jadi dia boleh berfikir tentang jihad. Tapi orang yang kedua tak boleh nak fikir sangat tentang jihad lagi kerana keperluan asasi pun tak dapat dipenuhi. Perut pun masih lapar, kereta pun numpak orang, rumah masih menyewa. Macam mana nak fikir tentang menolong orang? Tidak dinafikan ada orang sifat macam ni nak menolong orang, tetapi motivasi untuk menolong orang ni mungkin kurang berbanding orang yang sudah ada harta. Sebab itu Nabi kan dia kata jangan tinggalkan waris-waris kita dengan kemiskinan. Pasal apa? Bila kita bagi ilmu, kita bagi agama, kita bagi pendidikan, kita bagi harta kepada anak-anak kita, jadi dengan harta, ilmu, agama dan sebagainya ini, dia akan cepat memulakan perjuangan jihad dia kepada menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak di situ apakah kepentingan harta dalam Islam. Yang kedua, matlamat harta dalam Islam ni, pengurusan kewangan, dalam Quran sebut likailah takunu dulatan bainal aghniya minkum. Dia kata supaya harta ini, kalau kita nak uruskan duit, supaya harta ini tidak berlega-lega hanya di kalangan orang yang kaya saja. Sebab itu dalam konsep pengurusan kewangan Islam, dia mesti ada apa dia? Zakat. Sekurang-kurangnya zakat. Kalau orang tu malah nak tolong orang pun, sekurang-kurangnya dengan zakat tu dia boleh memberi sumbangan terhadap edaran harta yang betul di kalangan masyarakat. Kita tengok pada hari ini, masalah utama dunia ialah apa dia? Apabila yang miskin terlampau miskin, yang kaya terlampau kaya. Sehingga yang kaya ni boleh duduk di rumah banglo, bukan satu biji rumah, sampai berpuluh-puluh biji rumah. Tapi yang miskin ni pula nak ada rumah pun tak, maknanya tak mampu. Contohnya macam ustazah, mana ustazah belakang,
menguruskan homeless people. Betul tak Ustazah? Nak ceritanya dulu-dulu di Malaysia ni payah nak jumpa homeless people, kecuali mungkin dia penagih ke, mungkin otak ada masalah mental. Tapi sekarang homeless people ni ada di kalangan orang biasa. Kenapa setengah tu bila diinterview, mereka bukan tak mau ada rumah, tetapi tak mampu. Yang ada cukup-cukup makan. Contohnya pernah keluar dalam TV, seorang Pak Gad gaji dia 800. Anak dia belajar dekat universiti. Yang TV keluar. Jadi dengan gaji 800 tu dia kata dia tak mampu nak sewa rumah, anak isteri dia letak kat kampung. Jadi dia kirim dekat kampung sikit, dia kirim duit dekat anak dia yang belajar di universiti. Jadi dia nak buat macam mana? Nak sewa rumah, bilik pun tak mampu. Akhirnya dia jadi orang yang sebahagian daripada orang yang tak ada rumah. Tetapi pakcik ni bagus sikit, dia berpindah daripada satu masjid ke satu masjid. Siang hari kerja sebagai Pak Gad. Nak ceritanya dalam masyarakat kita hari ni ada orang macam ni. Bukan dia nak, tapi dia tak mampu. Kalau kawasan rumah saya tinggal di Putrahaya, banyak rumah yang mula dibuat. Development rumah ni semakin banyak. Saya kata rumah banyak-banyak ni, kita dah ada rumah dah kan. Rumah banyak-banyak ni, tapi ada juga orang yang tak mampu beli rumah. Kenapa? Bila cek harga, rumah tengah saja dah 650,000. Orang yang keluar degree pun dengan gaji 2,000, 3,000, 4,000 agak-agak mampu dah beli rumah 650,000 tengah. Kalau rumah tepi 900,000, rumah corner lot 1 juta. Kalau sini, saya tahulah penthouse dia saja dah harga berapa. Betul tak? 2 poin lebih penthouse sini kan? 2 poin lebih. Maknanya siapa yang boleh beli rumah? Itu yang Al-Quran sebutkan. Dulatan bainal aghniya. Pengagihan kekayaan berlega-lega di kalangan orang yang kaya. Sebab itu bila kita urus kewangan, kita kena ada matlamat ni. Kenapa kita nak urus kewangan dengan yang betul? Supaya bila kita meninggal dunia esok-esok, harta kita ni selagi kita hidup, apabila kita meninggal, kita gunakan pada jalan menegakkan Allah SWT. Kita kena tiru Abdul Rahman Al-Auf, tinggalkan harta yang banyak kepada waris-waris, tetapi bila nak meninggal ada duit RM2 je. Sebab apa? Habis disedekahkan. Bila Nabi nak pergi perang, tak apa Nabi, mu nak berapa ekor? Kuda ni ibarat kata kereta kebal lah sekarang. Nak berapa biji kereta kebal? Saya sponsor semua. Kan duit kamu ni letih-letih kamu cari. Tak apa, duit boleh dicari. Sebab apa? Abdul Rahman Al-Auf faham begini. Dia cari duit kerana harta itu milik Allah SWT. Oleh kerana harta itu milik Allah, dia akan gunakan untuk apa? Untuk Allah SWT. Nampak tak? Jadi sebab itulah bila kita urus kewangan, macam mana kita nak mulakan pengurusan kewangan, kita mesti ada matlamat. Di sinilah kita kena balik kepada rukun Islam yang asal. Rukun Islam kita bermula daripada apa dia? Mengucap syahadah, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat zakat kan? Kelima naik haji. Yang mana yang melibatkan harta di sini? Mana yang melibatkan harta? Zakat. Okey, sekarang kita masuk kepada bahagian kedua. Bila kata harta mesti bermula daripada zakat, maknanya cara kita susun harta mesti base kepada zakat. Zakat ni apa dia perempuan? Penyucian harta. Tetapi nak keluar zakat mesti cukup haul, cukup nisab. Macam mana nak tahu cukup haul ke cukup nisab? Kena buat apa dia? Kena kira. Sebab itu Rasulullah SAW setiap 3 hari sekali bila tertubuhnya negara Madinah, negara Islam pertama di dunia, Rasulullah jadi pemimpin. Baginda yang menguruskan harta Madinah, harta Baitul Mal Madinah. 3 hari sekali baginda latih Huzaifah Al-Yamani sebagai auditor. Huzaifah ni mesti datang jumpa Rasulullah, audit. Cerita pada Rasulullah perbelanjaan berapa, pendapatan berapa. Sebab itu saya berani kata Rasulullah ketika itu sudah pandai menggunakan akaun yang double tu, buku ledger. Puan-puan, masa puan-puan ngurus kewangan, ada tak puan-puan tulis debit kredit? Tulis tak debit kredit? Wah, kalau accountant betul lah, ada yang bagus tu. Saya tulis. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Kenapa kita tak nak buat? Bila was kita ada debit, debit ni maknanya duit masuk berapa, kredit duit keluar berapa. Bila hujung tahun kita balance account. Ustazah macam mana nak balance account? Dulu dah belajar tapi tak guna. Kau ustazah takkan belajar balance account? Setakat basic balance takkan tak boleh, betul tak? Basic balance account. Pasal apa nak balance account?
Supaya hujung tu boleh keluar zakat ke tidak boleh keluar zakat. Dah zakat sifat dia tak boleh main agak-agak. Oh, tahun ni Ustazah saya rasa lah saya keluar 10,000. Kenapa zakat pakai rasa-rasa? Lepas tak zakat kalau rasa-rasa? Agak-agak lah puan-puan kata, puan bagi kat ustaz ni, ustaz, memandangkan saya tengok ustaz ni, kan, maka ustaz ni berjihad fisabilillah, saya bagi duit kat ustaz ni. Lepas dia pakai bagi duit kan. Berjihad saya bagi duit kat ustaz ni. Saya rasalah zakat dah kira-kira campur lebih kurang, zakat saya 10,000. Agak-agaklah puan-puan, bila puan-puan guna lebih kurang macam tu, zakat tu dikira zakat ke tidak? Tidak. Zakat ni dia punya sifat mesti exact figure. Maknanya kita kira bila balance account keluar berapa? RM20, 20 sen. Kena kira. Tapi masa kita nak bagi zakat, kita nak pelebih tu suruh kira. Sedekah. Okey, zakat saya tahun ni 8,795 30 sen. Keluar juga 30 sen. Sebab dia kira satu-satu kan. Kemudiannya okey, takkan nak bagi dengan sen-sen pada ustaz ni, suruh bagi kepada asnaf. Okey, saya dah tahu berapa 8,000 lebih ni, tapi saya cukupkan jadi 9,000. Itu baru sah. Kalau puan-puan pakai agak-agak saja, saya bimbang zakat itu tak jadi zakat tapi jadi sedekah. Nampak tak? Itu kita kena urus kewangan. Target kita ialah hujung tahun boleh keluar zakat. Dan sifat zakat ni dia mesti setiap tahun naik. Kalau selama 20 tahun duk bayar zakat 5,000, 20 tahun dah 5,000, adakah itu tandanya iman kita meningkat ke tidak? Islam kita meningkat ke tidak? Tidak. Sebab sifat rukun Islam ni dia kena meningkat. Betul tak? Sebab itu kita bekerja bersungguh-sungguh. Pasal apa? Target kita kalau tahun lepas boleh keluar 800. Tahun ni kita target kalau boleh 850 keluar zakat. Sebab tu orang Islam bila dia target zakat, dia ambil sumber mesti sumber pendapatan yang betul. Sebab pendapatan haram boleh keluar zakat ke tidak? Tak boleh. Yang kedua, dia mesti susun duit betul-betul. Sebab pendapatan zakat dia mesti perbelanjaan, tolak maintenance asasi sahaja. Kalau ada 5 kereta, yang ditolak hanya 1 kereta sahaja. Pak lagi keperluan mewah tak boleh tolak. Nampak tak? Kan macam mana? Pakai tolak semua. Debit, kredit pakai tolak semua. Kan macam mana? Tak boleh. Jadi kita tahu memilih keutamaan. Kalau ada 1 kereta, kita kena ada sebab. Kenapa kena ada 2, 3, 4 kereta? Kena ada sebab. Kalau sekadar nak buat perhiasan, minta maaf, esok-esok Tuhan tanya, pasal apa ada perhiasan kereta ni? Oh, saya buat perhiasan ni sebab nak meningkatkan syiar Islam. Tak apa berapa kali kamu guna. Ni. Maknanya zakat dia begitu. Jadi dia akan efek kita punya pengurusan. Sebab itu saya ada tulis. Dia orang dapat nota ni. Dekat nota ni puan-puan tengok tips. Saya ada cerita pada yang kedua tu. Fokus pada keutamaan. Ini sebenarnya zakat yang ajar. Nota tu ada tu. Cari nota dulu. Tak apa. Kita santai je ustaz kan? Berapa minit ustaz? Sejam boleh ni. 15 minit nak habis dah masa. Tak apa, kita cerita umum. Cuba tengok, kita ada daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Benda ni sangat penting kalau boleh ajar pada anak-anak. Kita di peringkat yang berumur mungkin sudah agak main sebab kita ni pernah mengalami susah dan sebagainya. Tapi anak-anak dia tidak dididik dengan ini. Daruriyat ni dalam Islam 6 yang penting. Keperluan, apa dia? Pendidikan, kesihatan, pakaian, makanan, apa lagi 6? Semua 6. Saya lupa dah daruriyat. Makanan, pakaian, kesihatan, pendidikan. Apa lagi ustaz? 2 lagi tempat tinggal. Tempat tinggal ni keperluan daruriyat. Maknanya bila kita nak tolak zakat, benda ini kita kena fokus dulu. Begitu juga dalam kita nak menambah harta, fokus pada ni dulu. Bila yang asasi ni settle, barulah naik ke hajiat. Hajiat ni seumpama contohnya ada 1 kereta tapi kita perlukan 2 kereta sebab mungkin kereta besar bawa balik kampung, kereta kecil untuk jalan-jalan tengah jam, betul tak? Ataupun ada motor untuk buat pergi balik ke daripada surau. Okey, tu hajiat. Tapi ada keperluan yang bentuknya mewah. Kan? Contohnya dah ada 1 rumah, mungkin kita nak sampai 5 rumah, 9 rumah, 10 rumah. Boleh. Tetapi dalam Islam setiap benda kita buat kena ada sebab. Pasal apa kita nak 9-10 rumah? Macam ni lah.
Saya ajar perempuan ada orang tanya saya, apakah hukum ASN, ASB? Contoh saya pening. Ada fatwa mengatakan halal, ada fatwa mengatakan haram. Mana satu saya nak ikut? Saya kata tepuk dada, tanya selera. Ikut suka hatilah. Tak susah, saya nak tahu yang mana paling betul. Dia kata macam ni, bila kita faham hukum, kita kena faham daripada objektif. Haram kenapa? Kerana dalam ASN ASB tu ada lebih daripada 25% investment yang tidak patuh syariah. Sebab itu dia jadi haram. Ada genting, ada emas, ada Maybank yang bapak dia adalah konvensional. Betul tak? Riba. Seterusnya ada fatwa pula yang mengatakan halal. Kenapa jadi halal? Sebabnya berdasarkan maslahah, iaitu tempat berkumpulnya kekuatan modal orang Islam di Malaysia. Kalau semua pakat keluar, daripada mana modal untuk membangunkan negara dan membangunkan orang Islam? Nampak tak sekarang? Pasal apa dia jadi halal? Sebab untuk menjaga kepentingan ekonomi. Jadi sekarang kita nak keluar ke tak nak keluar duit? Nak keluar ke tak nak keluar? Ustaz, masuk dah ASN Ustaz? Senyum Ustaz. Ustaz geru nak jawab, dia takut saya pakuh dia tu. Saya perempuan, saya declare saya tak masuk. Saya declare saya tak masuk. Saya tak masuk. Minta maaf bukan ada kerja PMB. Abang ipar saya pun PMB juga. Tapi kena dengar dulu penjelasan saya betul-betul. Saya tak masuk ASN ASB kerana saya ada alternatif. Bagaimana nak mengembangkan duit saya lebih efisien daripada saya letak dalam ASN ASB. Dan dengan duit saya boleh membantu juga mengukuhkan ekonomi orang Islam. Sebab saya ada alternatif. Tapi kalau orang yang tak ada alternatif, buat keluar duit, saya kata makcik, kenapa buat keluar duit daripada ASN tu? Oh, dia kata dia buat keluar duit. Lepas tu tahulah bila keluar Ustaz, anak ni minta, lepas tu pergi shopping sana, berjalan sana, simpan macam tu. Oh, ini salah. Sebab niat kita masuk ASN untuk membantu ekonomi orang Islam. Bila nak keluar, niat tu kena sama dah. Niat kena sama. Bila buat keluar, kena cari satu perniagaan yang boleh kita, ataupun alternatif investment yang boleh membantu kita mengukuhkan ekonomi orang Islam. Saya kata, macam hari tu saya forum dengan Ustaz Zahzan. Saya kata jual buku macam Ustaz Zahzan ni, pendapatan dia lebih untung daripada 7-8%. Dan dia boleh membantu masyarakat. Dia boleh buat program percuma, boleh buat buku dan sebagainya, jihad melalui penerbitan buku. Betul tak? Sebab kalau Ustaz Zahzan ni dia Telaga Biru, lawan dengan company besar-besar yang buku, memang tak boleh nak lawan, betul tak? Tapi dia jihad, buka bisnes. Tinggalkan datang pensyarah, fokus kepada penyediaan media dan penyediaan bahan bacaan untuk orang Islam. Jihad tak? Tak payah masuk SNSP. Kecuali lepas dia meniaga tu ada juga duit lebih. Sampai berlambat-lambat tak tahu nak letak ke mana, habis fikir nak masuk ASN. Tapi kalau keluar duit daripada ASN, puan tak buat apa-apa, kalau berlaku apa-apa dalam masyarakat berkaitan dengan kewangan, ketika itu kita pakat tanggung dosa ke tidak? Okey, yang ketiga pula bila kita kata orang Islam ini berkaitan dengan bulan Ramadan pula, saya nak ceritakan konsep Ramadan. Ramadan selalu orang kata bulan ibadat. Saya minta maaf, bagi saya dia bukan bulan ibadat semata-mata. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan muhasabah, training place untuk kita kembalikan track kita yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa track kita yang betul? Kita adalah khalifah, kita ada tanggungjawab ekonomi, kita ada tanggungjawab politik, kita ada tanggungjawab sosial sebagai ibu, wanita dan sebagainya. Kalau bapak-bapak, itu tanggungjawab kita. Jadi bulan Ramadan kita kena fikir balik. Duit aku yang banyak-banyak ni, duit aku yang tak berapa banyak ni, ikutlah berapa banyak pun, apa yang aku gunakan untuk membantu meningkatkan agama Allah SWT. Ustazah saya dah sedekah banyak dekat Masjid Bangsa tu, saya sponsor semua. Betul. Tapi tak boleh puas hati dengan itu, sebab zakat kata mesti ada peningkatan tiap-tiap tahun. Lepas tu bila kita nak pilih cara pula, mesti pilih cara yang paling perlu oleh masyarakat. Yang kedua, paling efisien. Kadang-kadang kita derma makan dekat masjid, betul tak? Derma makan, tapi kita tengok cara kita menguruskan makanan ni salah sentuh. Tak betul. Macam mana? Saya banyak ceramah dekat masjid-masjid. Betul lah, ramai orang sponsor masjid. Saya pun AJK masjid.
Bila musim Ramadan, biasanya saya stop malam, saya terima function besar saja. Malam biasanya saya tak terima apa-apa. Sebab malam tu biasanya saya tukar hidang. Makan dalam talam. Betul, makan dalam talam ikut Nabi. Saya juga hidang dekat orang perempuan. Saya pun bagilah nasi. Saya ni pula je ni bercatu sikit makan, takut kalori banyak. Kan? Maklum lah ustazah, orang jamu kambing. Jadi kena jagalah kalori. Jadi saya beringat tolong biar orang. Saya bubur. Saya dah tahu dah satu talam 4 orang 5 orang. Saya kata cukup dah tu. Tak cukup ustazah, tak cukup. Kita ni ramai. Saya pun tambah. Tapi bila kemas talam, saya kemas talam biasanya. Saya kemas nasi berlambat-lambat. Saya kata macam mana? Macam mana? Saya kata kat pengurusi surau, kalau macam ni, abalan, nama dia abalan. Abalan, kita tak payah makan talam lah. Lagi membazir daripada yang Nabi suruh. Makan pinggan lah kalau macam ni, orang kita tak reti makan talam. Betul tak? Berlambat-lambat. Lepas tu kawasan kita, kawasan yang orang sedap-sedap. Lepas tu bila dihidangkan, kadang-kadang kita ada banyak caterer. Saya kata masa pilih caterer, kalau boleh carilah caterer yang bagus. Tetapi caterer tu, kalau banyak-banyak caterer, pilihlah caterer daripada asnaf. Dekat sebelah taman saya ada flat. Flat ni, walaupun kerja dua-dua ataupun kerja seorang dengan anak ramai, kita tengok pendapatan confirm dia tak mampu termasuk dalam asnaf miskin. Fakir mungkin tidak. Saya kata ada asnaf tu yang pandai masak dan sangat bersih dan sangat Islamik. Ambil dia. Tak juga dia nak pilih caterer yang mewah. Pasal apa? Bila hidang makanan malam tu, kalau makanan tu tidak nampak mewah, dia boleh komplain. Apa masak macam ni? Saya kata lah, adalah orang hidang komplain pula. Betul tak? Komplain pula. Sebab dia kata kita orang kan berebut-rebut. Kita kan berebut-rebut. Malam berapa? Kalau suami saya, dia masa ni dia check dah. Agak-agak malam tu Qadar ni bila? Dia pun isi nama kita malam tu lah. Qiyamulai tu bila? Dia isi siap-siap Moreh bila? Masalahnya, kadang-kadang ketika kita menguruskan itu tidak betul. Bila tidak betul, tercapai tak matlamat pengurusan kewangan, itu tak termasuk lagi pengurusan harian. Okey, sampai situ dulu. Mungkin saya serah dulu pada Ustaz dan kemudianlah kita sambung lagi. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustazah Asma. Kita hanya bisa bercakap. Dengan orang cakap rasa tak hati rasa. Cakap juga. Silap jadi moderator hari ini. Okey. Ustazah okey? Tak tenggelam dalam question ni. Nasib kita tak bagi question mana ingat. Pengurusan menu ada kaitan dengan pengurusan kewangan. Sebab kita nak beli makanan, buka puasa, moreh. Lepas tu sahur satu ni. Sedap buka puasa masjid sini. Sedap no? Sini kawasan first class. Alhamdulillah. Kena risau juga. Kadang dia main sini ni pura-pura je kata sedap. Dulu kata tak sedap. Tanya pergi lah. Okey. Jadi kita pengurusan menu sekarang ni agak penting lah. Sebab 2 hari lepas The Lancet dia majalah yang buat kajian tentang orang Asia ni. Maksudnya negara mana yang paling ramai sekali penduduk yang berat badan dia yang obesity. Lancet Lancet ni untuk sebutnya lah. Saya kukuh orang putih ni beli lidah sikit. Dalam kajian terbaru, penduduk Malaysia lah antara yang paling ramai mempunyai berat badan yang berlebihan, termasuk saya. Cuma dia tak letak lah tu, termasuk Ketua Imam Masjid Bangsa, dia tak letak lah. Cuma saya agak sebab saya sepadan obesity saya tu 85 kat atas, ni lajak lebih sikit kan. Okey, jadi nak minta Ustazah bentang sikit lah kepada kami ni. Kami ni 1 jam. Sebab kena buka puasa ni, kalau ikut sunnah kan dalam hadis riwayat Tirmizi, Anas kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ay yusalli fa in lam takun fa ala tamarat fa in lam takun hasawat mimma. Anas kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nak buka puasa, baginda akan makan 3 biji rutab. Rutabat, riwayat lain sebut 3 biji rutab. Kalau tak ada rutab, cuma rutab ni disebut dalam hadis tu qabla ay yusalli, sebelum baginda sembahyang. Jadi sunnahnya
kita makan baru kita sembahyang, kan? Bukan sembahyang dulu baru makan. Setengah orang dia nak tunjuk alim. Dia kata tak apa nak makan dulu lah, aku nak sembahyang dulu. Dia telah menyanggahi sunnah. Dia kena makan dulu. Cuma makan tengok juga, jangan ikutlah hak yang fatwa hak lama dulu dia kata korek tak hidung batal puasa. Dia korek tak hidung batal puasa jika tak hidung tu dia makan. Tu. Tak, sebab fatwa ni kadang kita tengok lubu raya kan, orang sakut dalam jam, dia lupa nak beli makanan. Dia berkorek dan nak bagi batal. Tak batal, korek hidung. Itu bukan makanan. Fa'ilam takun, kalau rutok tak ada, rutok di kurma yang lembut. Yang lembut, cari yang tu dulu. Kalau tak ada, fa'ala tamarat, baginda akan buka puasa dengan tamar. Tamar ni kurma kering. Fa'ilam takun, kalau tak ada tamar, baginda akan minum air. Air tu air kosong lah. Dalam hadis tu 3 biji rutok. Sebelum sembahyang, kita sebelum sembahyang 3 pinggan lah. 3 pinggan, 3 jam. Orang tak sampai dah tahap tu. Tapi nak ceritanya, masa rokok tu rasa macam air keluar. Kan? Air keluar masa rokok tu. Sujud lagi lah. Kan? Orang kata, bagus dia ni sujud sampai basah tempat sujud dia. Mesti dia menangis kan ketika sujud. Rupanya tak keluar ke hidung. Kan? Punya banyak. Kan? Jadi ini nak minta Ustazah cerita sekilas tentang urusan menu yang seimbang, yang macam mana cara Islam nak didik penganut dia. Sebab bulan puasa ni tak makan tu ibadat, makan pun ibadat. Macam mana tu? Silakan saya.